Hi. Hi, Hi, Divya. Asno. Hi. Thank you so much for joining us. Thank you very much for inviting us. Thank you so Okay. much for your support to SMEs No problem. because of this COVID-19, like so many things are happening. And Yeah. many SMEs, especially Perbanan Perusahaan Kecil dan Sederhana, for them to be okay with whatever that they're doing, they need platforms like this. So for that, thank you so much for joining and thank you for your support. Thank you. All right. You can Okay. start. Okay, thank you, Divya. All right. Assalamualaikum and selamat pagi. Okay, saya Asno from Matrade. As Divya mentioned just now, saya mewakili unit e-trade di mana kita lebih kepada nak membantulah syarikat-syarikat Malaysia untuk menjual produk mereka ke luar negara. Okay, so this is the right time lah, which is kita tak boleh keluar. So e-commerce is very important, sangat penting di mana kita boleh menjual produk kita bukan setakat di Malaysia tapi dari skop yang saya akan bagi ni untuk keluar negara. Okay, saya akan share screen. Okay, terlebih dulu saya minta maaf sebab saya punya presentation ni in English tapi saya akan cakap dalam bahasa Malaysia lah. Okay, alright. Presentation saya akan terbagi kepada 3 bahagian. Pertama, saya akan explain sedikit tentang apa itu Matrade sebab saya rasa ada juga yang tak tahu apa itu Matrade. And then saya akan sentuh sedikit kenapa kita perlukan e-commerce untuk ekspor, dan akhir sekali saya akan terangkan lebih terperinci tentang program e-trade. Okay, e-trade ni, Matrade ni merupakan agensi bawah MITI yang mana kita diberikan kepercayaan untuk membantu syarikat Malaysia ataupun kita ni sebenarnya mempromosikan Malaysian Product Services ke luar negara. Di mana kita punya visi kita nak jadikan Malaysia ni globally competitive trading nation. Maknanya negara yang dapat perdagangan lah secara global, dan kita misi kita untuk membantu mempromosikan syarikat-syarikat Malaysia ke luar negara. Okey, office Matrade di Malaysia ni kita ada 5. Selain daripada 1 di Kuala Lumpur, di Jalan Duta. Kita juga ada office di Johor, di Kuala Terengganu, Pulau Pinang, Kuching, Sarawak dan Kota Kinabalu, Sabah. So mana-mana syarikat, kalau you all nak contact Matrade, you all boleh contact our officers di negeri-negeri ni lah. Okay, contact detail kita punya office ni semua ada dalam website. Okay. Selain daripada office dalam negeri, kita ada office luar negara. Sebab kita tolong untuk membantu promosi ekspor ke luar negara, so kita ada office di luar negara which is lebih kurang dalam 46 office di luar negara. So boleh tengok di sini hampir di seluruh dunia kita ada office. So kalau ada syarikat-syarikat yang rasa dia orang nak minta tolong kita punya office di luar negara untuk matchkan dengan overseas buyers ke yang you all memang nak jumpa ke ataupun you nak pergi sana ke, semua ni kita boleh bantu. Okay. Okay, ini fungsi utama Matrade. Kita ada 4 fungsi utama di mana kita bahagikan kepada export promotion, maknanya kita membantu dari segi promosi ekspor. Biasanya kita akan bantu company-company untuk masuk dalam trade fair di luar negara. INSME ni incoming sourcing program yang mana kita bawa buyer daripada luar negara datang ke Malaysia dan kita buat business matching untuk Malaysian company. Normally apa yang kita buat melalui INSP ni sempena trade fair di dalam Malaysia lah, international trade fair macam MIHAS, macam MIF untuk furniture, okay. And then EAM ni Export Acceleration Mission. Yang ni kita, instead of kita bawa buyer dalam Malaysia, datang Malaysia, kita bawa pula Malaysian company. Biasanya kita ada sektor-sektor yang kita nak promote, kita dah target, kita bawa Malaysian company ke luar negara. Dan kita akan bawa Malaysian company ni business meeting kat sana atau kita jumpa dengan trade association di sana lah. Kita bantu dari situ. Trade Investment Mission ataupun TIM, yang ni biasanya kita ada satu mission yang diketuai oleh sama ada Minister MITI
ataupun deputy ministry lah, dan kita bawa selected companies untuk pergi ke luar negara untuk ada business matching. Dan kita juga participate dalam local dan overseas event dekat Malaysia, maknanya yang international punya trade fair lah. Kita akan ada juga bantu Malaysian company untuk masuk. And then yang kedua, kita ada exporter development. Kita bantu syarikat-syarikat Malaysia ni untuk membangun. So kita ada customized program, kita ada financial assistance, kita ada training program dan serta success story lah yang saya akan explain sekejap lagi. And then trade and market intelligence. So fungsi office kita di luar negara ni bukan setakat membantu syarikat ni nak jumpa dengan business buyers kat sana je. Kita ada market info yang mana office dekat overseas ni dia dapatkan information yang terkini dan dia bagi pada kita DHQ dan kita sebarkan maklumat ni kepada syarikat-syarikat di Malaysia. Terutama maknanya lebih kepada syarikat-syarikat yang berdaftar bawah Matrix lah. Okay, kalau nak dapatkan info tu, you have to register dengan Matrix. And then kita ada juga Business Information Center yang terletak di tingkat 2. Yang ini kita ada library, business library. Kita banyak information berkenaan global market, tentang cara nak ekspor, tentang market itu sendiri macam mana. So company-company boleh datang ke office Matrix lah lepas PKP ya. And then export opportunities, information macam ni lah yang kita sediakan untuk syarikat-syarikat Malaysia. Kita ada juga mobile app dan juga kita ada Matrix website sendirilah. And then trade advisory, kita ada advisory services. Katalah syarikat nak tahu pasal Matrix, nak tahu pasal ekspor macam mana, pasal market macam mana, boleh datang ke office kita untuk dapatkan maklumat-maklumat ni. Okey, untuk export promotion macam saya katakan tadi, kita akan participate dalam trade fair. Tapi since sekarang ni, kebanyakan trade fair ni sama ada postpone ataupun cancel lah. You can see from here. F&B, medical, pharmaceutical, automotive, rail, aerospace, TNT, chemicals, oil and gas. So syarikat-syarikat Malaysia yang sama ada berdaftar dengan Matrix ataupun tak berdaftar dengan Matrix boleh join exhibition ni bawah satu pavilion Malaysia yang mana Matrix yang akan bantu Malaysian company untuk masuk dalam trade fair ni. Okay, priority to be given to syarikat Malaysia yang mendaftar dengan Matrix lah. Okay, this is another list of trade fair yang ada yang kita akan masuk. Okay, yang ini pula sourcing program yang mana kita bawa buyer datang Malaysia. Okay, sempena di trade fair. Alright. Tapi buat masa ni memang banyaknya postpone lah dan ada juga yang dibatalkan. Okay, yang ini mission yang kita bawa syarikat Malaysia ke luar negara. Okay, exporters development. Bawah exporters development ni kita ada customized program yang mana program-program yang memang kita buat untuk spesifik kumpulan. Yang pertama kita panggil dia mid-tier company development program. Ini untuk syarikat-syarikat yang bukan lagi SMEs lah. Tapi dia belum lagi large company. Dia pertengahan. Dekat sini kita bantu syarikat ni untuk expand dia punya market dan increase dia punya export earnings. Okay. And then kita ada juga program untuk Bumi Putra, untuk wanita, belia yang mana kita bantu dia orang untuk 3 tahun. Kita ada handholding program. Kita bawa dia pergi overseas untuk trade fair, kita bantu dia dari segi consultation, and then semua ni kita akan handholding lah, sama ada dia grup Bumi Putra ke, grup wanita ke ataupun grup belia. And kita ada Best Exporters Program yang mana Best Exporters Program ni kita work dengan SME Bank dan juga Teraju. Okay, yang ini untuk dia banyak program ni kira untuk syarikat yang terpilih lah. Dia ada pemilihan dia sendiri. Dan kita juga ada large corporation SME partnership program. Maknanya kita program ni kita adakan partnership antara syarikat-syarikat yang besar dan juga SME. Okay, untuk bantu diorang ni dapatkan projek di luar negara. Untuk. Okay. And then untuk financial assistance ataupun bantuan kewangan, kita ada program e-trade yang mana nanti saya akan explain lebih lagi berkenaan program e-trade ni, yang mana kita bantu syarikat untuk menjual barang ke luar negara melalui e-commerce. Okay. And then untuk MDG,
kita ada market development grant yang mana kita bantu syarikat-syarikat ni untuk promosi ekspor ke luar negara. Contohnya dia masuk trade fair tadi dengan maksud ke luar negara. So dia punya perbelanjaan untuk pergi ke luar negara mempromosikan produk itu, ada perbelanjaan-perbelanjaannya yang diorang boleh dapat grant daripada Matrix. Okay. And then kita ada juga untuk services company yang membuat perkhidmatan. So kalau katalah dia tak layak under MDG, perhaps dia bawah services, dia boleh dapatkan certain amount daripada services tu. Dia MDG dengan SAF ni dia ada dia punya kriteria dia sendiri lah, dan juga senarai-senarai perbelanjaan yang boleh dituntut. Okay. Exporters Training Program, kita ada satu unit yang mengendalikan seminar ataupun bengkel-bengkel untuk membantu syarikat-syarikat Malaysia ni belajar sama ada tentang market access luar negara tu. Maknanya katalah you nak pergi China, apa yang diperlukan, and then benda-benda berkaitan dengan dokumen-dokumen perdagangan. Kita ada juga bagi information berkenaan polisi perdagangan negara tu, and then kita juga membantu dari segi branding, marketing. So semua ni untuk pembangunan pengeksport lah. Okay, untuk pergi ke luar negara. Kita ada seminar dan workshop. So sementara PKP ni memang kita hold dulu, and then insyaAllah tengoklah macam nanti kita akan teruskan. Okay, and then export day ni setiap tahun kita akan adakan satu program besar yang mana kita akan invite semua Malaysian company datang ke Matrix, di mana kita akan ada like seminar, kita ada exhibition yang kita akan bantu Malaysian company ni untuk belajar sambil mengetengahkan apa produk-produk yang mereka ada. Okay. Alright, Trade and Market Intelligence, macam saya kata tadi, kita ada BIP, okay, Business Information Center. Untuk syarikat yang mendaftar dengan Matrix, you boleh masuk free dalam library Matrix, tapi siapa yang belum lagi mendaftar, kena bayarlah. Okay, so dalam BIP ni kita ada business directories, kita ada country profile, tariff schedule, market report, statistik, yang mana you all semua boleh dapatkan information ni untuk buat research. Katalah you nak pergi ke Thailand katakan, daripada information ni you boleh buat research. Produk you ni boleh tak masuk Thailand? Apa yang Thailand punya consumer nak? Benda-benda macam itu boleh dapatkan information ni. Okay, daripada statistik semualah. And then Integrated Center for Exports ni, kita ada satu kumpulan ataupun tempat di mana dalam library ni kita boleh invite. Katalah syarikat-syarikat nak datang dalam satu kumpulan, kita akan invite lain-lain agensi yang berkenaan dengan ekspor ni. Katakanlah kirim ke, katakanlah custom ke, ada agensi yang membantu dari segi pembangunan ekspor ataupun dari segi untuk mengekspor itu sendiri. Syarikat-syarikat boleh datang. Kita akan panggil diorang ni untuk bagi maklumat. Maknanya sekali datang satu bulan, satu hari tu kita boleh bagi tentang perkara-perkara inilah. Even financial facilities pun, bank tu yang mana membantu untuk company membuat ekspor. Okay, My Export ni satu apps yang mana kita bagi information berkenaan trade, market intelligence, market studies yang mana office kita dekat overseas tadi ni buat, dan kita akan sebarkan melalui aplikasi ni, melalui mobile apps lah. Aplikasi ni kita cuma bagi kepada syarikat-syarikat yang mendaftar dengan Matrix. So better you all semua daftar dengan Matrix. Dan juga Trade Leads. Trade Leads ni adalah katakanlah Matrix di overseas, dia dapat tahu ada company-company buyer kat luar ni nak cari apa, barang apa. So dia akan bagi tahu pada HQ dan masukkan dalam sistem, dan kita akan sebarkan maklumat ni kepada syarikat-syarikat Malaysia. Okay, ini Matrix Portal. Okay, dekat dalam Matrix Portal ni ataupun Matrix website ni, syarikat semua boleh dapat tahulah berkenaan apa yang kita ada. Macam yang saya katakan tadi sebelum ni, detail semua ada dalam kita punya website.
boleh tengok dalam website kita www.matrix.gov.my. Okey, ini merupakan salah satu fasiliti yang kita ada di Matrix, yang mana Malaysia Export Exhibition Centre ni kita ada satu showroom. Okey, showroom dekat tingkat 2 ni boleh memuatkan 500 exhibitors, yang mana diorang boleh letak barang-barang, letak you all punya name card, you all punya brochure. Because setiap tahun kita akan ada je buyers yang dari luar negara yang akan datang ke office Matrix. Macam dekat sini lebih kurang 7,000 visitors setiap tahun akan datang. Dia akan melawat, tengok you all punya produk. So dari sini dia orang boleh contact syarikat-syarikat yang mempamerkan produk mereka dekat sini lah. Okay. And then kita ada trade museum. Yang ini kita lebih kepada untuk mempromosikan perdagangan Malaysia lah kepada foreign buyer. Tapi sebenarnya kadang orang Malaysia pun tak tahu. So ada je kita memang invite lah Malaysian government ke, especially kalau budak-budak sekolah, student universiti untuk datang dan tengok kita punya trade museum. Okay, untuk menjadi Matrix member free, just register online, pergi ke website Matrix. Okay, pergi bantu website ni untuk for Malaysian exporters. Lepas tu you choose, boleh pilih untuk online application and then register as Matrix member. Senang saja, tapi ada sikit yang you kena upload certain dokumen lah, sebab kita nak pastikan yang memang syarikat-syarikat ni berdaftar dengan SSM. Okay. Okay, e-commerce for export, saya nak sentuh sikit je betapa pentingnya e-commerce ni untuk syarikat-syarikat, especially untuk export. Kalau dulu B2B export model ni, you all boleh tengok daripada manufacturers ataupun exporters, bila dia nak jual, dia kena jual kepada importers ataupun wholesalers. And then importer wholesalers ni jual pula pada retailers, barulah jual kepada consumer. So dia punya harga ni dah makin tinggi actually bila sampai ke consumer. But then bila tukar kepada e-commerce export model, kalau you all ni seorang yang brand owners ataupun you all sendiri manufacturers ataupun exporters, you boleh jual directly to the final consumers. Okay? Kalau tak nak final consumers pun at least retailers. Okay, because e-commerce ni ada dua, sama ada produk you boleh jual direct to the consumer, final consumer, ataupun you boleh jual secara bulk ataupun banyak, B2B, maknanya business to business lah. You boleh jual kepada importers, wholesalers ataupun sometimes retailers pun ada yang beli. Okay. Ini kebaikan-kebaikan sekiranya mengeksport melalui e-commerce. Bila you buat you punya business secara online, sudah tentu produk-produk you semua boleh dijual secara 24/7. Maknanya setiap hari buka kedai, tak pernah tutup. You jual across the world. Semua country seluruh dunia ni boleh access you punya produk. And then you boleh reach berapa banyak pun potential buyers. Okay. And then dengan adanya e-commerce ni, semua data you boleh track. You boleh gather. Lagilah kalau you ada you punya website yang jual secara e-commerce. Data-data ni semua paling penting sebab bila you ada you punya data tentang you punya buyer, you akan tahu apa profiling consumer you suka ataupun you punya buyer suka. Produk yang macam mana, dari segi warna ke, size ke, negara mana yang suka macam ni, negara mana yang suka macam ni, age diorang yang macam mana suka beli you punya produk. So benda-benda ni sangat penting sebab benda-benda ni semua boleh beri you decision tau untuk membuat decision ke mana you perlu jual produk you ataupun berapa banyak, kepada siapa. In the future you boleh predict. Benda-benda ni sangat penting sebab semua ada dalam satu sistem. Okay. And then of course at the same time bila you tahu you punya competitor jual apa, you boleh keep up with competitor. So you boleh tengok kalau trend dia macam ni, apa yang you kena buat. Okay. And of course akan eliminate middleman. Maknanya macam tadi, daripada you kena jual dekat distributor ke, kena jual dekat retailer ke, you boleh jual direct to your consumer. Okay. And macam saya katakan tadi, dengan adanya sistem e-commerce ni semua, all the technologies,
dia dapat meningkatkan you punya efisiensi dalam menjalankan bisnes. Okay, proses bisnes tu lebih mudah sebab semua dah ada dia punya sistem. Okay, and then of course bila you ada you punya website sendiri, you jual sendiri melalui website, not only from the e-marketplaces, you akan boost you punya brand. So orang dah kenal dah brand you mana. So instead of buyer nak tengok dekat dalam e-marketplace, dia boleh directly beli from your website, which is harga kat situ pun memainkan peranan. Okay, so maybe you rasa nak buat e-commerce ni susah, especially nak buat export. Tapi dia memang ambil masa nak buat export, but then you all takkan regret because benda ni memang satu dah memang trend sekarang, and then dia dapat membantu you meningkatkan you punya sales. Okay. Okay, dalam e-commerce benda yang paling penting salah satunya ialah digital marketing. Sebab digital marketing ni you kena buat. Jangan ingat katakanlah you letak produk kamu dalam e-marketplace ataupun dah ada website yang jual secara online, you tinggal je dengan harapan orang lain search tengok you produk. Salah ya. Digital marketing ni paling penting because you kena promote juga you punya produk, you punya kedai dekat dalam e-marketplace. Sebab dia sama, kalau tak ada e-commerce pun you kena jual you punya produk. Katalah you dekat dalam supermarket mana-mana, still you have to promote you punya produk. So dalam online, digital marketing ni sangat penting sebab dia membantu you untuk mendapatkan buyers. Macam dekat sini dia punya survey. What are the most important objective for a digital marketing plan to achieve? Maknanya apakah objektif penting yang kita dapat dengan membuat digital marketing plan ni? So kebanyakannya memang kita nak dapatkan lead. Maknanya kita nak dapatkan buyers tu. And then dengan digital marketing ni dia boleh increasekan kita punya revenue, sales revenue. And then dengan promotion ni juga kita akan ada brand awareness. Bila brand awareness tu dah makin banyak orang dah tahu you punya produk. So orang akan cari you punya brand je terus. And then improve user experience. Sebab semua orang dah tahu you dah promote. And then of course increase your website traffic bila you dah ada you punya brand dah apa well known apa semua, and then dan juga data quality. Maknanya semua orang dah datang dah tahu you dah ada data. Okay, so digital marketing ni benda yang paling penting yang mana dalam e-commerce untuk membantu you increase you punya sales, untuk dapatkan lebih ramai pembeli. Sebab sekarang orang nak beli dia bukan takat cari. Sekarang ni dia lebih daripada tu. Dia nak tahu information pasal produk, dia nak dengar review orang lain beli. So benda-benda ni sangat penting. Okay, digital marketing ni not only dia letak dalam social media, dia boleh letak juga dan social media ni banyak. Bukan saja dalam Facebook, bukan saja dekat dalam YouTube, WhatsApp. Benda-benda ni semua banyak. You kena approach. Tengok target market you yang mana. Okay. Alright, kita sampai ke e-trade program. Apa itu e-trade program? Okay, e-trade program ni adalah satu inisiatif yang mana yang macam saya cakap tadi, kita nak membantu syarikat Malaysia mengeksport menggunakan e-commerce platform. Yang mana e-commerce platform ni hanya untuk e-commerce platform yang ada cross border. Maksud cross border ni rentas sempadan lah untuk ekspor. Bukan untuk dalam negara ya. Okay. Apa yang kita bagi melalui program e-trade, kita bagi financial assistance up to RM5,000. RM5,000 ni kita bagi kepada syarikat-syarikat yang kita luluskan untuk membantu mereka menyenaraikan produk dalam e-marketplaces ataupun e-commerce platform di bawah program e-trade ni. Okay. Kita bagi financial assistance ni hanya sekali sahaja untuk satu company, iaitu one off, dan hanya untuk satu e-marketplace sahaja. Okay. Actually program ni kita dah start daripada 2004. Oktober 2004, dah lama dah sebelum e-commerce ni dah jadi trend sekarang ni. So di bawah RMK11 kita ada specific budget untuk this program. So tahun ni, tahun 2020 adalah tahun yang terakhir untuk program ni. Sebab itu kita punya deadline untuk syarikat-syarikat apply program ni adalah pada 30 Jun 2020. So kalau you all nak masuk,
nak jual produk dalam salah satu e-marketplace dalam e-trade ni, okay, you boleh apply sebelum ataupun pada 30 Jun paling lewat. Okay. So daripada e-trade program ni pun kita ada work dengan e-commerce platform. Dia akan bagi training how to use the platform, macam mana nak jaga account. Ada juga e-marketplace yang bagi servis tu. Maknanya diorang yang tolong buat account to you all. Okay, online assistant semua. And then kita juga bagi advisory to users related to e-commerce platform. Katalah you rasa tak tahu nak pergi e-commerce platform yang mana, boleh contact kita, kita akan bagi advice. Okey, ini adalah senarai e-marketplaces bawah program e-trade. Macam saya kata tadi, you boleh pilih satu je dan kita boleh bagi up to RM5,000. Ini untuk B2B, untuk business to business punya e-marketplace. Kita ada Alibaba, kita ada Dagang Halal, kita ada Buy Malaysia, MindBiz. Okey, Dagang Halal, Buy Malaysia dan MindBiz ni local own. Maknanya owner dia Malaysian. Dia nak membantu syarikat Malaysia nak jual produk ke luar negara. Alibaba is a well-known e-marketplace, you all semua tahu. So, ni main produk kategori. Tak kata produk lain tak boleh jual, tapi kebanyakannya yang jual dalam platform ni adalah produk-produk ni lah. Okay. And then untuk e-marketplace ni, dia ada channel partner ataupun agent yang membantu untuk dapatkan syarikat-syarikat ni lah. Macam Alibaba dia ada 4 fan pages, Locusty, YRCE, Exabyte. Which is Exabyte one of the channel partner lah. Okay, kalau you all nak masuk Alibaba, you boleh contact Exabyte. Alright, macam Alibaba, Buy Malaysia, MindBiz, dia sendiri. Okay, you have to pergi contact syarikat sendirilah. And then yang ini adalah B2C marketplaces under e-trade program. Kita ada Amazon, kita ada eBay, kita ada Tarat untuk Thailand, ada Kitten untuk Singapore. And then kita ada platform Avana yang mana dia berkolaborasi dengan Facebook. Dan untuk China punya market yang B2C, kita ada Jinbaomen, Jocom dan juga Homedeal. Tapi Homedeal pun dia ada untuk Thailand dan Vietnam punya market. Because untuk masuk ke China sangat mahal. Kalau you nak pergi sendiri, nak jual, masuk dalam dia punya platform, terlalu mahal. That's why kita ada ejen-ejen ni untuk bantu syarikat Malaysia melalui ejen ni. Sebab katakanlah you nak beli satu kedai dalam Tmall katakan, you kena bayar beratus ribu. Deposit lain, annual fee dia lain. So melalui katakanlah Jinbaomen atau Jocom, diorang ni yang ada beli dan you just macam bayar sewa. Okay, dengan diorang untuk letakkan you punya produk dalam dia punya kedai. Okay, and then kita ada juga e-Roman. Okay, e-Roman ni untuk market di Middle East. Okay, dia ada office kat Malaysia. Kalau you nak jual barang you ke Middle East, you boleh contact e-Roman. And then Halal Street. Halal Street ni di UK dan juga Europe. Okay, dia pun ada office marketing arm di Malaysia. Kalau nak join, boleh contact dia orang semua directly lah. Okay, apa yang kita bagi 5,000 di bawah e-trade ni, actually secara general sebab setiap e-marketplace ni lain-lain dia punya package dia. Secara general 2,500 kita bayar untuk listing fee. Sebab e-marketplace ni ada yang berbayar, ada juga yang free. Tapi yang kita bagi ni untuk account yang berbayar. And then another 2,500 kita bagi untuk you bayar expenses yang berkaitan dengan you punya apa tadi? Penyenaraian tu. Katakanlah bila you nak menyenarai tu, you ada nak ambil gambar, macam kalau kata untuk Amazon, you kena bayar dia punya services fee. So benda-benda situ you boleh claim. Okay? Okay, eligibility criteria. First thing, you kena jual barang Malaysia ataupun brand Malaysia ataupun services. Okay, and then Malaysian owned company at least 60% Malaysian equity. Kena register dengan SSM sama ada you sendirian berhad, enterprise ataupun limited liability partnership. Dan kita juga buka kepada koperasi yang berdaftar bawah SKM. Dan last sekali syarikat mestilah syarikat PKS. Okay. Ini supporting document untuk application. You all kena upload semua dokumen-dokumen ni dekat dalam kita punya sistem data. Okay. Kenapa kita perlukan dokumen ni? Sebenarnya kita nak pastikan syarikat-syarikat yang apply semuanya adalah menepati kriteria-kriteria ni. Okay? Maknanya sertifikat tu you memang berdaftar.
Annual return sebab kita nak tengok you punya ownership. Okay. And then audited financial statement, kita nak tengok sama ada you ni SME ke tak. Kalau tengok kat sini, dia punya definition SME ni, manufacturing, kurang daripada 50 juta. Pekerja kurang daripada 200. Kalau trading, turnover kurang daripada 20 juta. Full time employee kurang daripada 75 pekerja. Either or lah, maknanya katalah kalau kamu syarikat manufacturing, turnover lebih 50 juta, tapi full time employees kurang daripada 200. So you are still considered as SMEs lah. Daripada latest EPF statement dan juga audited financial statement ni yang kita tahu you are SME ke tak. Untuk company yang register bawah enterprise ataupun LLP, you all memang tak ada audited financial statement, kita tahu. So kita minta you bagi kita management account, at least P&L. Okay, so kita tahu. And then kalau katalah you tak ada bayar EPF, tak ada permanent worker, kita boleh bagi you surat template. Kita ada template, you kena bagi tahulah, you kena declare yang memang you tak ada pekerja yang you bayar. And then product brochure, kita nak tengok brochure you jual apa. Okay, and then corporate profile ni biasanya kita nak tengok betul tak you all ni memang manufacturer, apa yang you register you punya business dalam SSM. Alright. Untuk letter of declaration ni kepada trading company, you tak manufacture you punya produk, tapi you dapatkan produk daripada supplier untuk you jual. So kita perlukan supplier punya letter tu mengatakan produk ni adalah made in Malaysia. Okay, yang itu trading company kena bagi. Ini okay, macam mana nak apply e-trade ni? You kena pergi ke market website, apply secara online sahaja ya, tak boleh manual. You pergi ke market website, cari e-trade program, okay, di bawah Malaysian Exporters. Kena masukkan you punya ROC number, ROB number ataupun cooperative number, and then you boleh pilih. Kat sini kita dah letak senarai e-marketplaces yang mana yang you nak. Okay, you boleh pilih. Bila you dah pilih, kita akan letak ada dekat bawah, kat sini nanti, kat bawah ni, akan keluar contact person e-marketplace tu sendiri dan juga contact details dia. Maknanya you boleh contact diorang. Okay, so lepas tu you kena masukkanlah information, you punya company profile, and then attachment tadi you kena upload dokumen-dokumen yang kita minta tadi. Okay, yang ni ada beberapa file yang kita minta tadi, you kena masukkan. And then kat sini before you hantar, dia kena baca ni lah. Kita ada terms and condition, okay, you punya company, designation, mobile number, email semua, and then submit. Okay, and then okay, before that, bila you dah masukkan ni semua, kita akan receive, kita akan notify, kita akan proses lah. Kita akan tengok semua you punya dokumen. So during PKP ni, semua kita akan buat secara online. InsyaAllah dalam masa 7 hari bekerja, kalau semua you punya dokumen-dokumen cukup, betul, okay, kita akan hantar email bagi tahu you punya application ni approve. Okay, and then dalam masa yang sama dalam email tu kita akan bagi juga lagi sekali contact detail e-marketplace yang you pilih. So you boleh contact company tu sendiri untuk masuk dalam dia punya e-marketplace. And e-marketplace tu pun kita CC email pada dia nak bagi tahu yang this company dah apply e-trade dan you boleh contact company ni untuk on board you punya e-marketplace. So you nak on board dengan e-marketplace tu, itu you dengan dia lah, dia punya agreement apa semua. Tapi don't worry because e-marketplace ni semua dah lama dengan Matrix, so dia dah tahu macam mana. Okay, you boleh tanya dia orang. So just nak share success story. Since 2014 kita ada program e-trade ni, kita dah dapat banyak lah report daripada company yang kata dia orang become first time exporter. Tak pernah export sebelum ni, melalui program e-trade ni dia dah jadi first time dapat sale, dapat jual produk ke overseas. And then yang mana-mana company yang dah pernah export, of course dia dah penetrate new markets lah. Banyak lagi market-market yang dia orang tak pernah dapat tapi dia orang dapat melalui program ni. And then ini top 5 products lah yang kebanyakannya mendaftar dengan e-trade program. Of course paling banyak orang jual makanan, orang jual minuman, and then ada juga furniture, pharmaceutical, toiletries and cosmetics, building and construction materials and hardware, dan juga apparel, garment dan accessories. Banyak lagi sebenarnya senarai-senarai produk yang kita ada, tapi ini top 5 lah. And then daripada record yang kita dapat daripada syarikat-syarikat, diorang dah
berjaya menembusi lebih daripada 40 pasaran di seluruh dunia. Kalau nampak kat sini kan ada yang pergi sampai ke Bhutan, ke Armenia. Sometimes market-market ni kita tak terfikir pun boleh sampai, tapi ada sebenarnya buyers tu. This is the apa tu orang kata benda yang paling seronok bila jual e-commerce ni. You akan sampai you punya outreach tu kepada syarikat-syarikat di negara-negara yang kita tak rasa orang nak beli produk kita. Tapi sebenarnya ada. Okay, kita share sikit syarikat-syarikat yang berjaya. Kita bagi diorang ni anugerah tahun lepas. Okay, masa e-commerce day. Okay, contoh syarikat ni, Wintech ni dia dari segi jualan dia yang paling banyak lah. Okay, untuk tahun 2008 dia jual furniture, tapi still office furniture. Okay, dia jual melalui Alibaba, dan sekarang pun dia ada guna Google AdWords. Okay, Google AdWords ni one of the digital marketing lah. Okay, dia gunakan Google AdWords untuk bila orang Google je search untuk still furniture, memang produk dia keluar dulu. Okay, berjaya pergi jual ke China, Australia, France, Ireland and banyak lagi dah. Ini untuk kategori keseluruhan. Dan ini lubricant ni, yes. No, sorry. Satu, ada soalan nak jawab soalan tak? Okay. Ada banyak soalan. Oh, okay. Nak jawab soalan dulu, lepas tu boleh teruskan pembentangan? Saya dah nak habis dah. Saya habiskan sekejap lagi? Okay, boleh. Sekejap lagi. Alright, untuk lubricant ni syarikat yang menjual minyak. Okay. Dan you boleh tengok dia berjaya ke Cambodia, Bangladesh, semua daripada Alibaba. And then syarikat yang menjual glove pun ada. Okay, Tropical Bioessence ni dia jual essential oil and herbal extract. Ini memang dia first time. Dia jual melalui e-commerce. And then dia dapat buyer from Japan and Saudi. Okay, and then this is koperasi, the only koperasi yang memang sangat aktif menjual secara online. Koperasi Usahawan Group Meet Perlis. Okay, dan this is ada companies lah yang memang dah berjaya bawa e-trade program. Okay, just for your information, actually since 2018 November kita ada buat e-trade consultation day every Friday dekat office. Tapi since PKP ni kita hold dulu, but then nanti katalah lepas ni kalau boleh ada lagi, you all boleh join kita punya program lah setiap hari Jumaat. Yang mana setiap Jumaat kita akan ada program ni, kita explain about e-trade, kita panggil kita punya e-commerce platform untuk bagi talk dan juga ada agensi yang berkaitan. Okay, ini untuk kontak kita, you all boleh ambil sama ada kontak unit e-trade lah. Kita ada Cik Adwa, Cik Husni dan Cik Izian dan juga saya sendiri. Ataupun boleh scan QR code ni kalau you ada interest untuk masuk e-trade program dan kita akan follow up lepas tu. Okay, tapi make sure ingat deadline kita 30 Jun. Okay, and then okay, that's all. Saya punya presentation. Boleh saya jawab soalan lah. Asno boleh nampak soalan tak? Atau Asno saya tengok Q&A. Saya baca pun boleh. I can read for you if you want. Boleh. Boleh ya. Okay. Macam mana nak berdaftar dengan Matrade? Perniagaan macam mana yang boleh sertai? Perlu sebagai pemilik perniagaan atau ejen stokis sesuatu produk pun boleh. Okey, untuk daftar dengan Matrade, semua syarikat boleh daftar. As long as syarikat tu berdaftar dengan SSM, dia boleh daftar dengan Matrade secara online. Macam saya katakan tadi lah, kena pergi Matrade website, check bahagian Malaysian Exporters, dekat situ ada online registration. Okay? Okay. Is there a specific amount of revenue per year to be Matrade member? Tak ada. Kalau you all baru start pun boleh. Because kita ada, macam saya kata tadi, di Matrade ni kita ada satu untuk kita bantu masyarakat yang dah boleh ekspor. Satu lagi yang baru belajar nak ekspor, sebab kita ada yang bahagian exporters development. Okay. Ada satu lagi soalan, berapa fee kena bayar untuk register Matrade? Saya rasa Zarina dah jawab. It's free untuk register kan? Yeah, free registration. Okay. E-trade online platform must be a registered company or individual seller pun boleh? Individual seller tak boleh. Semua tak kena boleh. syarikat yang berdaftar dengan SSM. SSM lah. Yes. Okay. Okay.
Bagaimana nak menyertai Madrid sebagai salah e-marketplace di bawah Madrid, contohnya jenama.local.com? Okey, untuk masuk dalam e-trade program sebagai e-marketplace, untuk tahun ni kita dah stop sebab kita punya program habis tahun ni. So kita tak ada lagi buat masa ni, kita stop dulu. Untuk tahun depan ada MK12, kita tengah dalam proses untuk mendapatkan kelulusan MOF untuk sambung this program. So tahun depan kalau katalah MOF approve this program to be continued, then baru kita open. Actually siapa yang nak masuk tu boleh contact saya lah ataupun officer bawah saya ni. Tapi kita ada kriteria untuk e-marketplace jadi bawah e-trade ni. Of course hanya e-marketplace yang ada cross border. Sebab kita nak membantu syarikat Malaysia ni nak jual ke luar negara, so e-marketplace tu mesti ada buyer di luar negara. Okay? Okay. Any charges yang dikenakan oleh Madrid upon any successful register under respective international e-commerce platform? Tak ada. Kita tak ada charge apa-apa. Kita cuma bagi you insentif RM5,000. Charge semua you bayar dengan e-marketplace. Adakah e-Madrid bantu syarikat payment gateway? Okay, untuk payment gateway kita tak bantu directly. Tapi kita bantu dari segi tolong you promote, because kita yang macam kita tadi kata tadi, kita ada platform e-trade consultation day yang mana setiap Jumaat kita ada session. Kita bawa kita punya e-marketplace dan kita bawa agensi ataupun organisasi lain ataupun e-commerce service provider lain untuk promote dia punya services lah. Indirectly kita tak boleh promote them because our program is only for company to join e-marketplace. Untuk register Madrid kan kena ada trademark atau my IPO tak? Tak perlu ada, tapi kalau ada you just bagi semua. Maknanya kalau katalah company you ada sertifikat yang you dapat, it is a bonus lah, you just bagi tahu. Untuk export benda-benda ni semua penting lah. Kalau belum ada tak apa. Ada orang tanya kalau Madrid ada provide training class untuk e-commerce tak? Training class specifically untuk e-commerce tak ada. Cuma yang melalui e-trade program ni lah yang kita ada consultation day. Cuma sometimes kita punya seminar under exporters training program tu dalam the whole year tu adalah 1-2 kita bagi seminar on e-commerce. Specific training tak ada. Asma ada banyak soalan lagi. Okay. 3 soalan lagi. Sekiranya syarikat menyediakan perkhidmatan sahaja, bagaimana Madrid boleh bantu? Perkhidmatan apa, sorry? Perkhidmatan sahaja. Perkhidmatan sahaja? Services company lah? Services. Boleh, sebab kita tadi macam saya kata, kita punya fund ataupun grant not only untuk syarikat manufacturing, kita ada juga services export fund. Kita bagi untuk company-company yang buat services. Dan dalam unit, dalam division di Madrid pun kita ada unit yang menjaga promosi untuk syarikat-syarikat perkhidmatan. Ada. Okay. E-Roman contacted saya untuk join platform tapi bukan melalui e-trade. Boleh saya join e-trade untuk join by Malaysia platform? Boleh, no problem. Okay. Saya tahu sebab e-Roman dia ada yang berbayar dan ada juga yang tak berbayar. So terpulang pada company sebenarnya. Kalau dia nak join yang berbayar, dia boleh go through e-trade punya program. Dan katalah dia nak masuk e-Roman yang tak berbayar, dia nak pergi by Malaysia untuk yang berbayar under e-trade boleh. It be no problem. Okay. Macam mana dengan logistik info untuk ekspor? Okay, logistik info ni kalau katakanlah you masuk e-trade program, you dah daftar dengan salah satu e-marketplace ni, you boleh tanya diorang sebab they have consultation. Dia boleh bagi tahu you macam mana dari segi logistik. Ataupun kalau katalah bukan berkenaan e-marketplace ke ataupun you sendiri logistik company ke, you nak promote you punya logistik luar negara, kita juga ada unit yang menjaga promosi ekspor untuk logistik company. Okay. Ada 2 soalan lagi. Alright, no problem. Apa kelebihan ekspor melalui Madrid berbanding terus melalui e-commerce? Saya dah menjual di e-commerce. Okay, actually traditional export
and e-commerce export, benda ni complement each other. Dia tak ada kelebihan mana-mana lebih baik. I mean, dua-dua ada kelebihan masing-masing lah. So kalau you boleh buat dua-dua, it will be better. Because e-commerce is trending now. So you lebih cepat nak dapatkan you punya outreach, you boleh dapatkan you punya buyer. Which is traditionally, you kena cari sendiri. And then through Matrade, we are only helping you to get the buyers. But then dari segi marketing, you have to do, you kena buat juga sendiri. Dengan Matrade, kita hanya membantu you untuk expose lebih banyak. So benda ni sebenarnya complement. You kena buat dua-dua, you tak boleh buat satu. Okay, that is the best to you lah. Okay, Asno, after this you'll be available, right? Because after this you can answer the 2 more questions offline because we're running out of time. Okay. Boleh tak? Boleh. Ada 2 soalan lagi. Asno boleh jawab offline, boleh? Okay, boleh. Okay. Thank you so much, Asno, for sharing. Alright. Thank you very much to all of you and then to Exabytes, okay, for giving the opportunity lah for Matrade to give a presentation about Matrade, about e-trade program, and hopefully companies tak takut lah untuk untuk jual you punya produk ke overseas, because not only Malaysia you have the potential, you boleh juga jual keluar negara dengan melalui e-commerce. Okay. Asno's pembentangan memang sangat bermanfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Okay, thank you very much. Terima kasih semua. Sorry I tak dapat nak answer all the questions, tapi lepas ni I akan tak apa boleh answer offline. Exabytes. Grow your business online.